Salam sejahtera. Ini adalah tajuk ketiga untuk semester 1, iaitu liability dan equity. Diharap semua pelajar dan juga cikgu boleh subscribe channel saya untuk mendapatkan lebih banyak video yang akan saya keluarkan nanti. Jadi di sini apa yang ada dalam tajuk ini ataupun pelajar akan pelajari ialah liability semasa dan liability semasa lain. Selain daripada itu, ada juga liability jangka panjang atau bukan semasa, liability luar jangka, dan persembahan liability ini dalam equity. Baik, liability apa itu liability? Dia adalah satu tanggungan syarikat. Bermakna syarikat perlu bayar. Kenapa boleh timbul liability ini? Timbul daripada urus niaga yang lepas sebab nak hutang. Jadi ini merupakan satu tanggungan dan perlu dibayar. Jadi itu yang menyebabkan aliran keluar sumber-sumber bermanfaat ekonomi. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu liability semasa, di mana tempoh penjelasan adalah dalam masa setahun ataupun satu kitaran operasi. Okey, contoh di sini ialah seperti pemiutang ataupun akaun belum bayar. Sekarang mereka guna akaun belum bayar, walaupun ada soalan yang untuk tahun lepas yang tuliskan pemiutang. Pelajar perlu tahu istilah ini. Lain daripada itu, kita ada juga gaji belum bayar, nota belum bayar, nota pinjaman jangka pendek, overdraft bank, dan juga bayaran pendahuluan yang diterima untuk perkhidmatan, seperti hasil belum terperoleh, perkhidmatan belum dibekalkan tetapi wang sudah diterima. Baik, selain daripada itu, kita juga ada kutipan tunai untuk pihak ketiga seperti KWSP, cukai pendapatan, wang amanah daripada pekerjanya. Okey, lagi satu bahagian liability jangka panjang. Yang ini juga pelajar akan buat nanti. Walaupun dia adalah liability bukan semasa ataupun jangka panjang, tetapi sekiranya ada bahagian ataupun jumlah yang perlu dijelaskan dalam masa setahun, dia juga dikira sebagai liability semasa. Yang akhir ialah dividen yang telah diisytiharkan pada akhir tahun tetapi belum dijelaskan. Baik, di sini ada contoh catatan untuk liability semasa dan juga liability semasa lain. Contoh yang pertama ialah bil belum bayar. Di sini bagaimana bil belum bayar ini boleh wujud? Dia wujud daripada urus niaga belian, belian barang niaga. Jadi bila pelajar buat belian kredit, hutang, debit belian, kredit pemiutang atau akaun belum bayar. Di sini saya masih guna pemiutang. Jadi pelajar perlu tahulah itu ialah akaun belum bayar, ataupun dalam bahasa Inggeris creditors. Dalam bahasa Inggeris memang tak ubah lah, hanya bahasa saja yang berubah. Okey, kemudian kita nak tukarkan ataupun nak panjangkan hutang ini. Jadi kita tukar kepada bil belum bayar. Itulah sebabnya dia akan debit pemiutang ataupun akaun belum bayar, kurangkan hutang di situ, kemudian wujudkan satu lagi liability yang dipanggil bil belum bayar. Baik, yang kedua ialah nota belum bayar. Ini juga satu liability, merupakan perjanjian yang bertulis. Jadi macam mana boleh wujud? Di sini adalah daripada pembelian aset. Sebab tak mau bayar dengan tunai, kita nak hutang, jadi kita debit aset, dan kemudian aset bukan semasa lah biasanya. Kemudian kita akan kreditkan nota belum bayar ini. Jadi bila nak bayar, kita akan kredit tunai dan kita akan debitkan nota belum bayar bersama dengan faedah. Jadi bukan belum bayar tidak bermakna tak payah bayar. Perlu bayar dan kemudian akan dichargekan faedah. Dan untuk liability semasa yang lain ialah seperti hasil diterima terdahulu, belanja belum bayar dan pendahuluan. Untuk liability bukan semasa,
itu ialah tanggungan yang akan dibayar atau dijelaskan dalam masa lebih daripada setahun, ya, daripada tarikh penyata kedudukan kewangan, ya, ataupun kunci kira-kira, ya, ataupun lebih daripada satu kitaran operasi, ya. Biasanya dia memerlukan satu perjanjian yang formal, ya. Contoh di sini ialah bond, ya, ataupun debenture, ya, satu janji, ya, tulis, ya, untuk bayar pada masa depan, ya. Contohnya 5 tahun, 10 tahun ataupun 30 tahun, ya. Dan juga ada siri, ya, ada siri ataupun bertempoh, ya. Ini bergantunglah kepada jenis, ya, jenisnya, ya. Ada juga jenis yang boleh tukar. Di sini saya tulis SK, SB, itu ialah apa, ya, saham keutamaan dan saham biasa, ya, yang itu kita akan belajar di semester 3 nanti, ya. Dan juga jenis terjamin, ya, yang ada cagaran. Baik, ya, di sini ada satu contoh untuk bond belum bayar, ya. Jadi di sini kalau pelajar, ya, ataupun kita, ya, kita sebagai peniaga, kita terbitkan bond ini, kita akan terima tunai, ya. Kita akan debit tunai, kredit, ya, bond belum bayar, ya. Yang ini saya hanya yang ini ialah untuk terbitan pada par, ya. That means bermakna dalam nilai tara ataupun nilai asal, ya, bermakna tak ada diskaun, tak ada premium, ya. Kemudian apa yang seterusnya ialah bayar faedah, ya. Jadi kita akan debit belanja faedah bond dan kredit tunai, ya. Dan bila ditebus nanti kita panggil penebusan, ya, bukan pembayaran, kita panggil penebusan. Jadi kita akan kredit tunai dan debit bond belum bayar, ya. Itu satu catatan yang lengkap lah, ya. Macam mana dengan yang diskaun, ya? Di sini saya ada tunjukkan, ya, sebelah kanan, ya, yang nilai tara ini kita ada diskaun, dan di tepi lagi kita ada premium. Jadi sama juga, ya, hanya beza dia satu diskaun, satu premium. Jadi apa maksudnya diskaun? Diskaun bermakna bayar pada harga yang lebih rendah lah, ya. Bermakna tunai ini tidak akan lebih, ya, lebih kurang lah, dia akan kurang. Sementara untuk premium, tunai dia akan bertambah. Jadi sesuatu yang rugi kita akan debitkan. Jadi di sini kita akan debitkan diskaun bond belum bayar, dan untuk premium kita akan kreditkan sebab dia adalah satu keuntungan, ya. Sama, ya, belanja faedah bond, ya, semua sama. Okey, ada pelunasan diskaun di situ, ya, dan juga pelunasan premium, ya. Baik, ya, kemudian kita pergi kepada gadaian, ya, ataupun di sini kita panggil pinjaman gadaian. Bermakna ada gadaian, ya, sesuatu aset, ya, ataupun tanah dan sebagainya, ya. Di sini kita dapat tunai, kemudian kita dapat kreditkan akaun pinjaman gadaian, ya. Kita ada juga sewa beli, ya, ataupun dalam bahasa Inggeris hire purchase, ya. Di sini ada pajakan, contohnya pajakan jangka panjang, ya. Jika dianggap sewa, dia hanya direkod seperti biasalah, iaitu belanja sewa, kredit tunai. Tetapi kalau direkod sebagai aset, ya, belian aset, bukan semasa, kita perlu debitkan aset bukan semasa, kemudian kita kreditkan liability, ya, pembiayaan pajakan dan juga kos pajakan tertangguh. Untuk liability, ya, luar jangka ataupun liability contingent, ya. Apa itu contingent? Situasi yang kesudahan akhirnya sama ada untung atau rugi hanya akan diketahui, ya, apabila berlaku atau tidak berlakunya satu peristiwa atau yang lebih, yang tidak pasti, ya, pada masa depan. Contoh di sini ialah seperti, ya, kes mahkamah, ya. Kita tak pasti, ya, kita akan menang atau kalah, ya. Jadi kita perlu dedahkan, ya, kes ini, ya, supaya memenuhi konsep konservatisme, ya, dan juga konsep akruan, ya. Sesuatu yang kita tidak pasti, kita perlu
dedahkan ya ataupun persembahankan ya di bahagian nota ya selepas penyata kedudukan kewangan. Baik, di sini cikgu tunjukkan persembahan liability ya di penyata kedudukan kewangan ya ataupun dipanggil PKK ya. Di sini pelajar boleh nampak ya liability semasa ya dengan liability bukan semasa ya. Contohnya di sini nota belum bayar ya, tadi cikgu ada sebutkan ya, ada juga liability bukan semasa yang wujud di dua-dua tempat ya, iaitu liability bukan semasa dan juga liability semasa ya. Kalau dia wujud di liability semasa bermakna itulah jumlah ya yang perlu dibayar ya dalam masa ataupun tempoh setahun ya. Yang lain ialah yang biasa seperti akaun belum bayar yang saya kata pemiutang tadi ya, ataupun cukai jualan belum bayar, semua yang belum bayar ya, hasil sewa belum terperoleh ya. Yang ini juga ya ialah hasil ataupun wang tunai yang telah diterima tetapi perkhidmatan belum lagi diberi lagi ya, sebab dia adalah tempoh masa depan ya. Contoh lain, faedah belum bayar, jaminan belum bayar ya. Dan untuk liability bukan semasa, di sini saya hanya tunjukkan nota belum bayar jangka panjang ya. Ada juga lagi bond, debenture ya dan sebagainya. Baik, untuk equity tak banyak yang boleh dibincangkan di sini ya, kecuali pelajar perlu tahulah komponen yang ada dalam equity pemilik untuk setiap jenis milikan ya. Di sini ada 4. Yang pertama ialah milikan tunggal. Ini yang biasa kita buat. Biasanya kita akan ada akaun modal, kemudian kita ada ambilan ya, dan juga untung bersih ya. Kemudian untuk perkongsian kita akan tunjukkan akaun modal dan akaun semasa setiap perkongsi ya. Untuk syarikat dia adalah juga modal saham dan reserve ya, begitu juga dengan koperasi. Okay, untuk soalan 1 ya, di sini soalan menghendaki nyatakan kesan terhadap untung bersih ya dan persembahan di penyata kedudukan kewangan ya dalam jadual yang berikut ya. Jadi ada satu jadual selepas slide ini ya, jadi pelajar perlu cuba buatlah. Di sini ya diberi untung bersih 115,000 pada 31 Disember 2018 ya. Dan kemudian ada 4 ya, di sini ada 4 jenis ya liability ya yang ditanya. Yang pertama ialah nota belum bayar 10% ya, yang berjumlah 57,000 pada 31 Disember ya. Kemudian diberitahu nota belum bayar dikeluarkan pada 1 Julai ya 2018 dan akan matang pada 30 Jun ya 2019. Ya, untuk faedah nota belum bayar ya, sebab di sini dia beri nota belum bayar 10% ya, yang sebanyak 57,000 pada 31 Disember 2018 ya. Dan kita perlu buat pelarasan ya pada 2018 ya. Jadi nota ini ya telah dikeluarkan pada 1 Julai ya, bermakna kalau Julai sampai Disember hanya ada 6 bulan. Itulah sebabnya 57,000 kali dengan 10% ya, dan kali dengan 6 bulan ya, daripada 12 bulan ya, untuk dapat 2,850 ya. Sudah pastinya ini akan memberi ya kesan kepada untung bersih ya, yang merupakan satu belanja ya, faedah ya, dan oleh sebab dia belum lagi dibayar, jadi dia akan berada di liability semasa sebagai faedah nota belum bayar. Baik, untuk yang kedua diberi peruntukan liability warranty 15,000 dan bekalan alat ganti 20,000 ya, juga pada 31 Disember 2018. Jadi satu kerja ya pembaikan melalui tuntutan warranty telah melibatkan alat ganti sebanyak 4,800.
Sebab di sini ada satu peruntukan ya. Peruntukan ini memangnya sudah wujud ya, dan dia di bahagian kredit ya, dan untuk bekalan alat ganti dia adalah satu aset sekiranya tak diguna ya. Jadi bila digunakan perlu ditolak. Jadi di sini kita akan tolak ya 4,800 daripada warranty, peruntukan liability warranty, dan juga untuk bekalan alat ganti kita juga tolak 4,800. Jadi di liability semasa yang peruntukan ya, liability warranty ini akan tinggal 10,200 ya. Sementara untuk bekalan alat ganti juga berkurangan ya, daripada 20,000 hingga 15,200. Semua ini sudah wujud. Jadi tiada kesan kepada untung bersih. Baik, untuk bahagian ketiga, belanja ganti rugi ya, kes mahkamah ya, telah ada keputusan ya dan didapati bersalah. Jadi ganti rugi ini sudah pasti perlu ditolak daripada untung bersih ya, sebanyak 12,500 ya. Dan oleh sebab ganti rugi ini belum lagi dibayar, jadi dia akan wujud sebagai liability semasa ya pada 2018 ya, Disember. Baik, untuk pinjaman jangka panjang 120,000 adalah untuk tempoh 10 tahun ya. Jadi di sini faedah ialah 8% setahun, jadi kita boleh kali untuk dapat 9,600, dan ini merupakan satu faedah ya, satu belanja ya yang perlu dibayar ya. Jadi dia akan tolak daripada untung bersih, dan untuk persembahan ya dalam penyata kedudukan kewangan ialah di bawah liability semasa ya, iaitu faedah pinjaman terakru 9,600 ya, kerana belum lagi bayar lagi ya, sebab dia akan bayar pada setiap satu hari bulan Januari ya. Jadi sekarang Disember 2018 ya, 2019 Januari baru dibayar. Baik ya, kemudian kita juga perlu ya, itu ialah faedah ya, kita juga perlu bayar balik pokok ya. Pokok bermakna pokok asal lah. Pokok asal ialah di sini ialah 120,000 ya. Dia ada sebut ya, setiap tahun 10% daripada baki pinjaman perlu dilangsaikan, mana perlu dibayar lah ya. Jadi kita cari 1/10 daripada 120,000 ialah 12,000 ya. Jadi di sini ya ada dua bahagian ya yang perlu buat. Satu ialah di liability semasa, iaitu pinjaman yang belum bayar setiap tahun 12,000, dan untuk liability bukan semasa pinjaman akan ditolak 12,000 ya. Soalan kedua, mendaki pelajar menyediakan catatan jurnal pelarasan pada 30 Jun 2018 ya. Maklumat pada 30 Jun 2018 ada dalam bentuk jadual ya, dan pelajar juga perlu sediakan bahagian liability dalam penyata kedudukan kewangan pada tarikh yang sama. Selamat menjawab. Baik ya, untuk jawapan soalan 2 kita akan tengok dulu ya maklumat tambahan 1, 2 dan 3 ya. Sebab dia maklumat 3 dia kata belanja faedah bagi 1 dan 2 masih belum direkodkan. Bermakna di sini kita perlu buat belanja faedah lah ya untuk kedua-dua ya. Liability ini iaitu nota belum bayar 8% dan juga pinjaman 12% ya. Baik ya, kita tengok yang nota belum bayar 8% dahulu, yang mana telah diterbitkan pada 1 Mac 2018 ya. Sekarang kita buat Jun ya, kita buat 30 Jun 2018 ya. Kita nak buat catatan jurnal ya. Okey, untuk 30 Jun 2018. Jadi bermakna Mac, April, Mei, Jun ya. Bermakna ada 4 bulan sahaja ya yang kita boleh ambil kira untuk faedah ini ya. Dan di sini bila dah kali kita dah dapat 320 ya. Jadi nanti kita akan letakkan di bahagian liability semasa di penyata kedudukan kewangan ya, sebagai belanja faedah yang belum bayar nanti ya. Tapi kita buat yang belanja pinjaman ya. Kita gabungkan di sini. Kalau pelajar nak
pisahkan pun boleh ya, tak ada masalah, boleh pisahkan ya, buat 2 kali lah ya, belanja faedah ya. Baik ya, untuk belanja pinjaman di sini sebab dia telah diterima pada 1 Oktober ya, dengan bayaran ansuran tahunan sebanyak RM10,000. Jadi bermakna dia akan bayar balik ya RM10,000 ini setiap tahun untuk 3 tahun lah di sini ya, sebab RM30,000 ya, dan juga berserta faedah pada setiap September. Bermakna dia belum bayar lagi ya, faedah ini belum bayar lagi ya, jadi dia akan terakur ya sehingga bulan September. Jadi di sini berapa yang kita perlu kira ya, daripada bulan ataupun tahun 2017 kita ada 3 bulan, iaitu Oktober, November, Disember, 3 bulan. Kemudian untuk 2018 sebab kita hanya buat sampai Jun 30 2018, jadi ada 6 bulan. Jadi campur kita dapat 9 bulan ya, kali dengan 12% kali dengan 30,000 untuk dapat 2,700. Jadi jumlah 3020 ini akan ditunjuk sebagai faedah belum bayar ya di penyata kedudukan kewangan nanti. Ya, harap faham. Baik ya, kita pergi kepada nombor 4 ya, yang ini lebih senang. Dikata sebanyak 80% ya daripada hasil belum terperoleh telah diiktiraf. Ya, jadi bila ya kita tahu bila kita terima wang daripada hasil ya yang belum terperoleh ini, kita akan debit bank, kredit hasil belum terperoleh ya, kita belum lagi iktiraf ya. Kemudian bila kita nak iktiraf, kita akan debitkan hasil belum terperoleh dan kita akan kreditkan hasil ya. Jadi pelajar mesti ingat, bila nak iktiraf hasil, kredit hasil. Kalau nak iktiraf belanja, debit belanja. Itu caranya ya. Baik ya, jadi yang hasil belum terperoleh ini 3360 akan ditolak daripada 4,200 ya, maaf yang tu ya, jadi perlu tolak ya, jadi tinggal lagi 20% ya. Baik ya, akan ditunjukkan di liability semasa ya untuk hasil belum terperoleh yang masih ada ya. Untuk bahagian maklumat nombor 2, bukan nombor 2 ya, nombor 5 ya. Baik ya, di sini dia telah terima, dia kata dia sudah terima cek, bermakna kita sudah debit bank ya, dan sebagai bayaran tempahan bagi perkhidmatan catering pada penghujung Julai. Belum sampai lagi ya, dia sudah terima wang ya, sepatutnya debit bank, kredit hasil belum terperoleh. Tapi dia kata di sini keseluruhan amount yang diterima telah diiktiraf sebagai hasil perkhidmatan, bermakna dia debit bank, kredit hasil. Itu adalah salah ya, adalah salah. Jadi kita kena debitkan balik hasil tu. Sebab kita tak boleh iktiraf lagi sehingga Julai ya, kita sekarang berada di Jun 2018 ya, jadi kita kena wujudkan hasil belum terperoleh ini. Itulah sebabnya kita akan debitkan hasil, kemudian kita kreditkan hasil belum terperoleh ya. Jadi hasil belum terperoleh ini akan dicampur dengan 7,500 ini ya, dan akan ditunjukkan di liability semasa di penyata kedudukan kewangan ya. Pelajar boleh lihatlah ya, di sini 4,200 tolak yang 3360 ya, yang maklumat 4 tu, kemudian kita campur dengan 7,500 ya, yang maklumat 5 ya yang kita perlu buat lah. Baik ya, itu saja untuk pelarasan maklumat. Kemudian kita masih ada akaun lainnya yang kita perlu tunjukkan juga di penyata kedudukan kewangan walaupun tak ada pelarasan ya. Di sini cikgu sudah tikkan ya dengan tik merah, jadi pelajar boleh nampaklah akaun belum bayar, gaji belum bayar, belanja utility terakur dan juga nota belum bayar 8% ya. Yang itu walaupun ada pelarasan, tapi nota itu sendiri kita perlu masih perlu ya dituliskan di sini ya, sebab dia akan matang dalam 6 bulan ya. Jadi dia ada di bahagian liability semasa. Sementara untuk pinjaman 12%,
sebab dia akan bayar pada September nanti, ya, sekarang Jun. Jadi bermakna kurang daripada 1 tahun. Jadi kita akan letak juga 10,000 di bahagian liability, dan yang baki yang lebih setahun itu kita akan letak di bahagian liability, bukan semasa, ya. Diharap boleh faham. Untuk soalan 3, apa beza dia dengan soalan 2? Dia tak minta journal, ya. Dia hanya nak bahagian liability, ya, bermakna persembahan lah, ya, liability dalam penyata kedudukan kewangan, ya, pada 2017, ya. Mesti ingatnya tarikh dia supaya kita boleh kira, ya, faedah dan sebagainya. Jadi di sini kita ada 4, ya, 4 liability bukan semasa, dan 2 liability semasa. Kemudian dia kata sepanjang tahun, ya, 2016, ya, ada aliran tunai masuk sebanyak 650,000 dan aliran tunai keluar sebanyak 300,000. Baik, ya, untuk jawapan kita akan jawab bahagian 1 sampai 4, ya. Kita mulakan dengan dibentuk 8%, ya. Dia ada 2 kontrak dengan tarikh matang 40%, akan matang pada 31 Mei 2018. Jadi kita sekarang berada di Disember 2017, ya. Jadi bermakna kurang daripada setahun, ya, untuk 40% ini. Ya, jadi 40% ni perlu dicari, ya. 40 kali 200,000 dapat 80,000, letak di bahagian liability semasa. Dan yang selebihnya, yang bakinya tu 120,000 akan letak di liability jangka panjang atau bukan semasa. Baik. Seterusnya kita tengok bond 5% matang pada 31 Mac 2018. Jadi bond ini sudah nak matang, kurang daripada setahun, sebab sekarang kita berada di Disember 2017, tinggal lagi 3 bulan. Jadi dia mesti, kalau yang kurang setahun, mesti masuk liability semasa. Jadi kita masukkan 50,000 ini, yang pertama masuk dalam liability semasa. Okey, baik. Yang ketiga, semua faedah. Jadi sekarang kita akan kira dua-dua faedah, ya, untuk dua liability ini, ya. Jadi dia kata dia akan bayar pada tahun berikutnya. Sudah pasti ini adalah faedah dibentuk belum bayar dan faedah bond belum bayar. Jadi kita terus, ya, kali dengan 200,000 dengan 8%, ya, untuk dibentuk, untuk dapat 16,000, ya. Dan untuk bond belum bayar kali dengan 5% saja, ya. Tak ada masalah di sini, ya, hanya terus kali dapat 2,500. Baik, kita pergi kepada bahagian 4. Ini susah sikit lah, ya, tapi masih boleh dibuat, ya. Cagaran harta tanah 100,000, ya, kepada satu pinjaman jangka panjang selama 10 tahun, dan diperolehi pada 1 hari bulan Januari 2016, ya, dengan kadar faedah 5% setahun. Pokok dan faedah dibayar secara sukuan bermula 1 April 2016. Peroleh 1 Januari, tapi dia bayar lambat, ya, bayar 3 bulan lambat. Jadi di sini faedah sewa beli teraku, minta maaf. Faedah kadar janji belum bayar 3 bulan, ya, kita boleh cari 5%, kemudian kali dengan 3/12, ya, sebab yang Oktober, November, Disember akan dibayar pada Januari 2018. Jadi ini adalah satu belanja, ya, yang belum lagi dibayar. Baik, ini ialah faedah. Macam mana dengan pokok? Ya, jadi di sini kita nampak, ya, diberi 92,500 sebab dia sudah tolak yang 2016 punya, yang dia bayar pada April, ya. Jadi dia tak tolak 10,000, dia hanya tolak 7,500 saja, ya, sebab tak sampai setahun. Jadi tahun ini kita akan tolak 10,000, ya, untuk jadi 82,500.
ya, tapi jangan lupa kita ada lagi satu 10,000 ya yang akan dibayar ya kepada sukuan ya, sukuan yang akan datang. Jadi yang 10,000 ini juga perlu dimasukkan ya, perlu dimasukkan di liability semasa. Ya, jadi kita masih ada 92,500 ya kalau kita tengok jumlah dia lah. Baik ya, kita sampai sewa beli. Untuk sewa beli ini agak mengelirukan juga ya. Pelajar perlu ketahui bahawa jumlah ya, ataupun nilai sewa beli yang diberi ini adalah nilai pokok ya, bukan termasuk faedah ya. Di sini faedah kita kira lain ya. Di sini dia ada sebut ansuran mula dibayar pada awal bulan berikut, bermakna dia lambat sebulan lah. Bermakna untuk faedah di Disember 2017 ya sebanyak 675. Pelajar boleh terus tulis ya di bahagian liability semasa. Faedah sewa beli terakhir 675. Ya, macam mana dengan pokok dia ya? Pokok dia 154,000 ini ya, 500 tolak dengan 18,000 ya setahun ya pokok dia ya. Macam mana dapat 18,000 ya, iaitu kita dapatkan ya pokok dia melalui 2,175 yang diberi itu ansuran bulanan tolak faedah 675 ya. Jadi pelajar akan dapat 1,500. Jadi kalau 1,500 kali dengan 12 bulan ialah 18,000 ya, sebab ya, kita sudah masuk untuk tahun yang berikutnya ya. Jadi yang sebenarnya 154,500 ini sudah ditolak dengan 7,500 ya, iaitu 5 bulan ya pokok ya daripada 2016. Harap-harap faham ya. Kalau masih tak faham, sila tanya di bahagian komen. Untuk soalan 4, pelajar dikendaki menyediakan catatan jurnal ya, untuk merekod dan membuat pelarasan urus niaga ya bagi 2 bulan, iaitu Januari dan Februari 2018. Jadi setakat ini pelajar dapati ya, selalu soalan yang ditanya ialah sama ada catatan jurnal ataupun persembahan ya, liability di penyata, kedudukan kewangan ataupun kedua-duanya sekali ya. Jadi untuk soalan ini dia nak catatan jurnal ya 2 bulan ya, iaitu Januari dan Februari. Selamat menjawab. Baik, untuk soalan ini kita akan kira ya yang inventory 15,000 dulu ya, kemudian baru kita buat yang peti sejuk ya. Jadi yang pertama, sebab dia tutup ya setiap bulan dan dia terbitkan nota belum bayar ya pada kadar faedah 8% setahun ya, yang akan matang pada 15 Februari nanti ya. Jadi di sini kita kira faedah dia sebab dia nak pelarasan ya, jadi kita tak perlu rekodkan terbitannya. Jadi di sini 15,000 kali 8% kali dengan 1/12 sebab 1 bulan ya, kita tutup setiap bulan ya, jadi dapat 100 dan kita kreditkan faedah belum bayar ya. Kemudian kita pergi kepada pelarasan bulan Februari di mana nota ya ini akan matang ya pada 15 Februari. Jadi kita perlu keluarkan nota belum bayar ini dengan debitkannya ya, dan kita juga debitkan faedah belum bayar ya, sebab sudah boleh bayar. Dan kita perlu kira belanja faedah sebanyak setengah bulan lah. Di sini walaupun Februari tak penuh ya 30, tapi kita kira 15 hari ataupun setengah, iaitu RM50. Jadi jumlah yang besar yang perlu dibayar ialah 15,150. Baik, kita pergi kepada peti sejuk yang berharga RM5,000 tapi bayar tunai RM2,000.
bermakna hutang 3,000. Jadi 3,000 ini akan kali dengan 10%, ya, faedah atas baki hutang. Jadi ini bulan pertama, jadi masih 3,000 dan kita masih sama kali dengan 1 bulan, ya, 1/12 untuk dapat 25. Dan untuk Februari, sebab dia belum lagi, ya, habis ansuran ini, masuk bulan kedua saja. Jadi di sini kita gunakan 2,000, ya, tadi hutang 3,000 kan, dah bayar 1,000, jadi tinggal 2,000 kali dengan 10% dan kali dengan 1/12, 1 bulan juga, ya, faedah dia untuk dapat RM17. Jadi tunai, ya, atau bank yang perlu dibayar ialah 1,017, ya. Agak senang juga, ya, soalan ini. Baik, ya, untuk soalan 5, ya, dia perlukan, ya, bahagian liability, ya, bagi penyerta kedudukan kewangan, ya. Jadi soalan ini macam sudah biasa kan, ya, selalu sama ada journal ataupun bahagian liability, ya. Jadi di sini ada ikan belum bayar, ada pendahuluan, KWSP belum bayar, belanja faedah tak aku, kadar janji, nota belum bayar dan cukai belum bayar, ya. Jadi bayaran pendahuluan ini, ya, adalah untuk tempahan dalam masa 3 bulan akan datang, ya. Bermakna ini adalah hasil bulan terperoleh, ya, dan kos KWSP dijangka dilibatkan dalam masa 12 bulan. Ya, nota belum bayar akan dijelaskan sebanyak 40,000 setahun, ya. Dan ansuran pertama perlu dijelaskan pada penghujung bulan September 2014. Baik, ya, untuk soalan ini soalan yang senang, di mana, ya, pelajar akan dapati, ya, kebanyakan pelarasan tidak perlu dibuat, ya, hanya perlu faham kemudian letakkan, ya, di bahagian yang betul saja, ya. Contoh, ya, yang kita mulakan dengan akaun belum bayar 120,000. Jadi di sini dia tak sebut apa-apa, jadi kita kekalkan 120,000. Ya. Kemudian kita pergi kepada pendahuluan, ya, daripada pelanggan sebanyak 48,000. Jadi kalau kita rujuk maklumat, bayaran pendahuluan adalah untuk tempahan dalam masa 3 bulan akan datang, bermakna kurang setahun. Jadi boleh masukkan juga ke dalam liability semasa. KWSP dijangka dilibatkan dalam masa 12 bulan. Jadi dia adalah juga di bawah liability semasa, iaitu 1 tahun atau kurang daripada setahun, ya. Salin saja 36,000. Kemudian kita ada nota belum bayar, ya, yang akan dijelaskan 40,000 setahun. Yang ini ada perubahan, ya, pelarasan, di mana 160,000 kita akan letak 40,000 di liability semasa, ya, sebab dia kata ansuran pertama perlu dijelaskan pada penghujung bulan September. Sekarang April, ya, bermakna kurang daripada setahun, ya. Jadi kita perlu masukkan 40,000 ini, ya, ke dalam liability semasa dan bakinya 120 ke liability bukan semasa. Baik, kemudian kita pergi kepada tadi, ya, belanja faedah teraku 16,000. Jadi dia tak sebut apa-apa, ini juga letak di liability semasa, ya. Gadai janji tak sebut apa-apa, letak di liability bukan semasa, ya. Biasanya gadai janji ini melebihi lebih setahun, ya. Okey, nota belum bayar kita sudah buat. Okey, tukai belum bayar, letak di bahagian liability semasa. Dan cukup senang, ya, untuk soalan ini. Baik, soalan 6 meminta pelajar sediakan catatan jurnal untuk merekodkan urus niaga, ya, bagi tahun 2013, ya. Dan sila tuliskan tiada jika catatan jurnal tidak diperlukan, ya. Jadi sangat penting di sini, ya, pelajar mesti ikut kehendak soalan, ya. Jadi kalau tidak perlu jurnal mesti tulis tiada. Ya, di sini soalannya saya baca lagi sekali. Jadi di sini ada 9 urus niaga, ya, yang pelajar perlu catatkan, ya. Jadi sila tulis tiada jika catatan jurnal tidak diperlukan, ya.
Dan juga pelajar dikehendaki menyediakan bahagian liability semasa dan liability bukan semasa ya bagi penyata kedudukan kewangan ya pada 31 Disember 2013. Selamat menjawab. Baik ya, untuk urus niaga 1 dan 2 hanya tidak perlukan catatan jurnal ya kerana telah direkodkan. Namun ya maklumat yang diberikan ini akan diletakkan di bahagian liability semasa ya ataupun liability bukan semasa nanti ya. Contohnya yang pertama tu buku akaun syarikat ya menunjukkan akaun kawalan piutang untuk barangan dan perkhidmatan ya yang diperolehi oleh syarikat adalah sebanyak 228,000 ya. Jadi yang ini ialah akaun belum bayar ya dan kita akan letak di bahagian liability semasa. Lain-lain akaun belanja terakrub ini juga di bahagian liability semasa, tapi catatan jurnal tidak diperlukan ya. Dan untuk nombor 2 ya, urus niaga 2, buku akaun syarikat juga menunjukkan bahawa syarikat telah menandatangani. Jadi ini ialah informasi ya. Nota belum bayar jangka panjang ya. Jadi di sini ya ada liability bukan semasa ya yang akan kita buat di bahagian 2 nanti. Kita tengok urus niaga yang ketiga, tapi dia ada kaitan dengan maklumat di urus niaga 2 ya yang tidak ada catatan jurnal. Di sini ya jumlah faedah dikenakan pada nota di atas yang belum dibayar pada 31 Disember adalah sebanyak 39,500. Jadi yang ni sangat senanglah, kita hanya debit belanja faedah. Dia kata belum lagi ya yang dikenakan ya, yang belum bayar, jadi kita akan kredit faedah nota belum bayar ya sebanyak 39,500. Tapi untuk nota ya belum bayar yang lain tu yang 18,000 sebab kita buat pada 2013 ya, akhir 2013, jadi April 2014 kurang daripada setahun. Jadi 18,000 ini ya, kalau kita rujuk ya jawapan di sebelah ya, persembahan di liability, dia akan terletak di bawah liability semasa ya. Dan 130,000 dengan 400,000 iaitu jumlah besar 530,000 akan berada di liability bukan semasa. Baik ya, kemudian kita pergi kepada belanja gaji ya bulan Disember ya yang sebanyak 75,200. Jadi kita perlu kira 11% dan juga 5% daripada belanja gaji ya kepada KWSP dan cukai pendapatan. Ya, jadi apa yang kita buat ya, dia ada sebut gaji bersih belum lagi dibayar. Jadi kita hanya debit belanja gaji di sini, tapi kita kredit KWSP 11%, LHDN untuk cukai pendapatannya, lembaga hasil dalam negeri ya. Dan yang baki itu ialah gaji belum bayar. Jika dibayar, kita akan debit gaji belum bayar, kredit bank. Okey, baik ya. Nombor 5, syarikat ya ini juga masih berhutang ya kepada KWSP ini daripada bahagian caruman majikan. Jadi hanya perlu cari 12% daripada 75,200 ini ya, itu gaji ya, untuk dapat 9,024 ya. Dan kredit KWSP belum bayar. Jadi di sini ya, KWSP yang belum bayar kita campurkan, kita dapat 17,296 dan diletak di bawah liability semasa ya, sebab dia kurang setahun ya. Begitu juga ya dengan gaji belum bayar 63,168 ya. Baik ya, lembaga hasil dalam negeri LHDN juga di bawah liability semasa ya, iaitu 3,760 ya. Diharap pelajar faham. Seterusnya, urus niaga ke-6, cukai belum bayar bagi tahun kewangannya adalah sebanyak 43,300. Jadi kita hanya perlu iktiraf belanja cukai ini dengan debit belanja cukai, kredit cukai belum bayar.
dan dia akan dicatat sebagai liability semasa ya di penata kedudukan kewangan. Baik, untuk urus niaga 7, syarikat telah menerbitkan bond 8% pada nilai taraf yang akan matang dalam masa 5 tahun. Jadi sangat jelas dia adalah liability bukan semasa ya, dan dia akan dipersembahkan dalam liability bukan semasa ya. Dan catatannya debit bank atau tunai 300,000 dan kredit 8%, bond belum bayar. Okey, untuk urus niaga 8 ya, syarikat telah menerima bil elektrik dan bil air. Jadi ini ialah utility ya. Jadi kita iktiraf belanja ni, terima saja ya, dia tak kata bayar. Jadi kredit account utility belum bayar dan akan dimasukkan dalam liability semasa. Baik, untuk yang 9, untung bersih ya, ada 1 juta lebih dan dia mengumumkan ya, umum saja ya, belum bayar. Jadi kita akan tuliskan iktiraf belanja bonus ini ya. Bila umum saja itu sudah menjadi satu kepastian ya, ataupun kita boleh iktiraf ya belanja tersebut. Dan kita akan kredit bonus belum bayar dan dia akan diletak di bawah liability semasa ya. Baik ya, setelah membuat 6 soalan yang dalam pengiraan untuk liability, di sini sampailah bahagian teori ya. Di sini banyak juga ya soalan teori tentang liability. Jadi pelajar boleh cuba ya jawab dan rujuk kepada jawapan yang telah diberikan ya untuk 6 soalan ya. Masih ada banyak lagi soalan, tapi yang ini yang lebih terkini ya. Selamat menjawab. Berakhirnya tajuk liability dan equity. Jangan lupa subscribe selepas view ya. Boleh juga like dan share kepada kawan-kawan ya. Pelajar yang ingin subscribe boleh tekan ya kepada ikon ya U Academy YouTuber ini ya. Di sini cikgu juga ingin mengucapkan selamat maju jaya dan sentiasa